Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu berita, ada satu persoalan. Ada apa dengan Dr. Sam? Yaitu Menteri Besar Terengganu. Adakah sesuatu yang buruk berlaku kepada Terengganu sehingga nama Menteri Besar Terengganu, Dr. Sam, disebut ramai? Saudara-saudara, sebelum ini kita telah mendengar satu gesaan berita berkaitan dengan satu poster yang digantung menggesa Dr. Sam meletakkan jawatan. Saya telah melihat beberapa sumber berita yang menyebut perkara itu. Jadi persoalannya, saudara-saudara, kenapa sampai perlu menggesa Menteri Besar Terengganu letak jawatan? Adakah berlaku sesuatu yang di luar dugaan penyokong-penyokong PAS? Oke, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Bolehlah tengok mana satu produk yang sesuai dengan Anda, yang ngam di hati, yang ngam di mata. Jangan kasih lama. Klik produk itu, order macam biasa, macam dekat Shopee. Artikel daripada FMT, ada apa dengan Dr. Sam? Menteri Besar Terengganu dihentam kiri dan kanan atas kegagalan jana ekonomi negeri hingga bonus raya penjawat awam tidak mampu dibayar sendiri. Bercempera pemimpin PAS mempertahankan Ahmad Samsuri atau Dr. Sam, susulan tularnya satu poster menggesa Menteri Besar Terengganu meletak jawatan, didahului oleh anggota Exco Terengganu, Hanafi Ahmad, dan dituruti oleh Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Kedua-duanya menolak. Ia menandakan ada pergolakan dalam kerajaan negeri. Kalau benarlah perkara ini, kalau benarlah MB dihantam teruk kiri dan kanan, MB Terengganu ini disebabkan kegagalan jana ekonomi negeri sehingga bonus raya tidak mampu dibayar sendiri. Adakah dengan cara menyokong Anwar Ibrahim? Mungkin berpaling tak adalah. Adakah sekiranya Dr. Sam, Menteri Besar Terengganu, menyokong Anwar Ibrahim? Adakah beliau otomatik akan keluar daripada PAS, ataupun beliau akan terus kekal sebagai ahli parlimen, sebagai pemimpin PAS, tetapi menyatakan sokongan terhadap Anwar? Adakah dengan menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim sebagai PM yang berkuasa bagi kerajaan persekutuan akan membantu Terengganu dalam bahagian bonus raya ini? Itu hanya menjadi pertanyaan saya lah. Dalam kenyataan ini, hairan juga, hanya kerana satu poster, demi masa depan kerajaan, MB Samsuri sila letak jawatan. Geng kita tolak MB, dipacak di kawasan yang belum dikenal pasti, dan tidak pun meluas hingga ke seluruh negeri. Sambil Hanafiah menganggapnya kerja tangan gaib yang hanya mahu menabur fitnah untuk mengharu-birukan rakyat Terengganu. Tuan Ibrahim pula menyifatkan tindakan murahan pihak-pihak yang cemburu dengan kejayaan pentadbiran PAS di negeri itu. Jikapun benar, boleh dipersoal apa ukuran kejayaan dimaksudkannya. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Bolehlah tengok mana satu produk yang sesuai dengan Anda, yang sesuai di hati. Order sangat mudah, sangat-sangat simple. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Hanya perlu tekan produk itu, mana satu yang Anda mahu. Oke, baik saudara-saudara, kita teruskan kepada isu hangat hari ini. Setelah beberapa beberapa episod berita berkaitan dengan rasuah, kita telah mendengarkan beberapa isu berkaitan dengan rasuah, melibatkan beberapa pemimpin-pemimpin besar yang terkenal, berprofil tinggi, pemimpin-pemimpin yang pernah menjadi Perdana Menteri. Akhirnya, saudara-saudara, satu lagi kejutan. Kali ini pula, samun barang kemas RM 2 juta, polis rakam keterangan 12 individu. Antara yang direkam keterangan termasuk saksi dan suspek kejadian berlaku di Kota Damansara. Polis merakam kenyataan 12 individu termasuk saksi dan suspek berhubung kes samun bersenjata api sebuah kedai emas di Kota Damansara
pada Sabtu lepas. Artikel daripada FMT bertarik 25 Mac. Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan berkata, siasatan kes tersebut hampir selesai. Kita telah merakam percakapan 12 individu bagi membantu siasatan, katanya lapor Sinar Harian. Sabtu lepas, polis dilaporkan menerima maklumat orang awam berhubung samun bersenjata api di kedai emas tersebut yang terletak dalam sebuah pasar raya pada 4.56 petang. Suspek yang disyaki menggunakan pistol melarikan 7 dulang barang kemas dalam rak pameran kedai dianggarkan bernilai Rm2 juta. Dia kemudian melarikan diri dengan sebuah kereta. Dilaporkan pada Ahad, polis menahan seorang lelaki tempatan disyaki suspek di sekitar Bukit Beruntung, Hulu Selangor dengan sejumlah barang kemas yang dilarikan ditemui semula. Semalam, Hussein dilapor mengesahkan suspek kejadian itu adalah seorang anggota polis bantuan sebuah syarikat utility. Beliau berkata, siasatan mendapati suspek berusia 32 tahun itu melakukan jenayah itu secara solo, menggunakan senjata api milik syarikat tempat dia bertugas, bertujuan untuk membayar hutang. Ini pasti satu lagi penemuan yang mengejutkan, menggemparkan kepimpinan politik di Malaysia. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum kita teruskan kepada berita yang panas hari ini berkaitan dengan Tun Mahathir. Di sini saya selitkan beberapa jenis produk. Nah, boleh lihat, boleh tengok-tengok mana satu produk yang sesuai dengan Anda, sesuai di mata, sesuai di hati. Jangan kasih lama, tekan produk itu. Order sangat mudah, sangat simple. Order macam dekat Shopee. Nah, tuan-tuan dan puan, setelah kekalahan Tun Mahathir pada PRU15, uang deposit pun tidak dapat kembali. Ada yang kata Mahathir kini sedang kritikal. Tidak mampu menumbangkan Anwar. Walaupun ada berita kabar angin mengatakan gerakan untuk tumbangkan Anwar dan sebagainya, Anwar Ibrahim tetap berdiri teguh sebagai PM. Walaupun kita dapat lihat hubungan di antara Mahathir dan Anwar tidaklah terlalu baik, ada yang kata Mahathir kini sudah tiada harapan. Anak tumpaskan Anwar sudah kritikal. Sepatutnya Tun Mahathir rehat saja di rumah. Akhirnya, ini satu berita yang mengejutkan. Apakah Mahathir berhalusinasi selepas tragedi PRU15 atau doa Fadzil Nur sudah termakbul? Dalam istilah psikologi, gejala narsistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD) merupakan personality atau karakter seseorang yang sentiasa merasakan dirinya sahaja betul, tidak mahu menerima pandangan orang lain, dan memiliki sifat empati yang rendah dalam hampir semua perkara. Gangguan personality narsistik ini adalah antara isu mental yang sangat susah dirawat kerana pesakit lazimnya menganggap personality mereka bukan suatu masalah kerana ia tidak memberi kesan buruk kepadanya secara langsung. Bila selalu merasakan diri sendiri betul, maka orang lain pasti akan sentiasa dilihat salah, dan paling kritikal apabila selalu berhalusinasi, kononnya diri sendiri teraniaya atau dianiayai oleh orang lain. Itulah karakter atau personality sebenar insan bernama Mahathir Mohamad. Sejak mengalami kekalahan yang memalukan pada PRU15 dengan majoriti cukup besar, 13.518 undi, dan turut kehilangan deposit pertandingan, gejala narsistik NPD yang ada pada Mahathir dilihat semakin menjadi-jadi atau parah, dan hari ini gejala tersebut telah diburukkan lagi dengan gangguan halusinasi yang cukup serius dan membimbangkan. Terkini dalam sebuah podcast Apa Cerita, gejala NPD dan gangguan halusinasi Mahathir sudah tidak dapat dibendung lagi apabila Mahathir mendakwa secara terbuka PM menghalang beberapa pemimpin negara asing daripada mengadakan pertemuan dengan beliau. Artikel daripada Harapan Daily bertarik Februari 2021 oleh Lokman Nur Adam.
Jadi saudara-saudara berkaitan dengan ini, apa komen Anda?